Harga beras putih tempatan tidak naik, kekal RM2.60. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam bersama saya, Sahih Samsudin. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah, Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat untuk wukuf di Arafah dan seterusnya bermabit di Muzdalifah. Turut berangkat pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah. Facebook rasmi Istana Negara memaklumkan Seri Paduka Baginda berdua seterusnya menyempurnakan tawaf dan sa'i. Baginda menzahirkan rasa kesyukuran kepada Allah SWT kerana telah dikurniakan keafiatan untuk berwukuf di Arafah dan bermabit di Muzdalifah. Baginda berdua turut menzahirkan ucapan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh rakyat beragama Islam. Al-Sultan Abdullah turut berdoa agar segala pengorbanan rakyat Malaysia dalam menjaga keharmonian serta kesejahteraan negara akan diberi ganjaran yang setimpal. Baginda turut berdoa semoga jemaah haji Malaysia memperolehi haji yang mabrur dan selamat pulang ke tanah air tercinta. Seri Paduka Baginda berdua dijadual berangkat pulang pada 2 Julai. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan harapan agar kehadiran Hari Raya Aidiladha esok membawa 1000 keberkatan kepada semua. Perdana Menteri menyertai Majlis Takbir Raya Aidiladha di Masjid Al-Hazbus Solihin, Taman Rakan yang dipimpin Imam Muhammad Zamzuri Abu Othman. Laungan takbir turut disiarkan secara langsung di saluran TV1 RTM dan laman sosial rasmi Perdana Menteri, Kementerian Komunikasi dan Digital dan RTM. Majlis turut disertai dengan ahli jawatan kuasa, jemaah masjid dan penduduk setempat. Sebelum itu, Datuk Seri Anwar dan para jemaah berbuka puasa bersama-sama sebelum menunaikan solat maghrib berjemaah. Esok, Perdana Menteri dijadual menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Putra Putrajaya. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menandatangani perjanjian melibatkan jaminan kerajaan kepada Felda untuk menstruktur semula pinjaman agensi tersebut melalui terbitan sukuk dan kredit pusingan. Ia usaha memulih dan menstabilkan kedudukan kewangan Felda selain menjamin model perniagaan lebih mampan. Beliau yang juga Menteri Kewangan memaklumkan sebahagian besar penstrukturan semula pinjaman Felda ini akan melibatkan pengurangan prinsipal hutang Felda bersama institusi kewangan sebanyak RM7.9 bilion. Ia turut akan mengurangkan kos kewangan Felda terhadap kadar faedah yang dikenakan serta membolehkan Felda memberi pemansuhan 80% hutang peneroka berjumlah RM8.3 bilion yang dilaksanakan pada 2021. Selain itu, kerajaan telah menambah baik tata kelola penyaluran dana Felda dengan melantik Amanah Raya Trustee sebagai pemegang amanah transaksi akaun. Langkah berkenaan bagi memastikan pelan transformasi Felda di landasan tepat memenuhi keperluan accountability dan integriti. Harga beras putih tempatan tidak mengalami sebarang kenaikan seperti didakwa sesetengah pihak. Jelas Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fun Hin berkata, harga kawalan maksimum beras tersebut di peringkat pengguna masih RM2.60 sekilogram sebagaimana termaktub dalam peruntukan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994. Dakwaan kenaikan harga beras putih tempatan sebelum ini telah menimbulkan kerisauan pengguna. Harga untuk tempatan memang tidak pernah naik 26 ringgit untuk harga runcit untuk ini, dan kamu berbanding apa yang you nambah di sana pun 26 25 over lagi. So maksud dia tak ada isu kenaikan harga beras tempatan. Kita juga telah mengambil tindakan awal dengan membuat penetapan harga kawalan maksimal jualan beras putih tempatan di peringkat kilang juga dan juga borong sejak 2 minggu yang lalu. Mengenai beras putih import, beliau berkata harganya tidak dikawal kerajaan dan bergantung kepada harga pasaran. Harga yang ditawarkan di peringkat runcit bagi kampit 10 kg antara RM28 ke RM32. Untuk super import, di sini ada tulis harga runcit 36.80 sen kan. Ini harga runcit yang recommended retail price. Dalam pada itu, Ketua Pengarah Kawal Selia Padi dan Beras, Datuk Azman Mahmud menegaskan mana-mana pihak yang didapati menaikkan harga beras tempatan sewenang-wenangnya berdepan tindakan undang-undang.
Inisiatif Usahawan Tani Intan bakal diperkenal bulan hadapan melibatkan projek pertanian dan makanan. Ia sebahagian daripada inisiatif pendapatan rakyat IPR diterajui Kementerian Ekonomi. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli maklumkan fasa pertama Intan menyasarkan penglibatan 4,000 peserta membabitkan 1,000 ekar tanah di seluruh negara. Projek-projek untuk 1,000 ekar pertama tanah-tanah kerajaan ini telah pun mengenal pasti rakan-rakan strategik dari kalangan agensi pertanian kerajaan persekutuan dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan negeri yang akan mengusahakannya, yang akan membantu kita menangani aspek bekalan makanan di jangka masa sederhana dan panjang. Rafizi turut memaklumkan satu kerangka dasar gaji progresif sedang dibangunkan pihaknya bersama Kementerian Sumber Manusia untuk pertumbuhan gaji yang lebih sekata dan inklusif. Kerangka itu bakal dibentang kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 pada Ogos. Dalam pada itu, Rafizi maklumkan kadar inflasi pada Mei terus mereda kepada 2.8% berbanding 3.3% pada April menyaksikan penurunan 9 bulan berturut-turut. Beliau menyifatkan data terkini itu mencerminkan trend harga yang semakin stabil merentas semua kategori perbelanjaan pengguna. Trend kestabilan harga yang konsisten itu juga bukti keberkesanan strategi kerajaan termasuk intervensi kawalan harga dasar monetary selain langkah penguatkuasaan. Tapi apabila rancangan bersepadu itu yang melibatkan penstabilan harga dan inflasi dan juga gaji progresif yang meningkatkan gaji secara berkala, itulah sebenarnya yang akan membantu rakyat di jangka sederhana dan panjang menangani kos sara hidup. Beliau juga yakin inflasi akan kekal terkawal mengambil petunjuk makro dan global. Raikan Aidiladha tahun ini dengan penuh keikhlasan serta semangat pengorbanan dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadat haji. Nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai jalan, ceruk dan rantau yang jauh. Surah Al-Hajj ayat 27. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha 1444 Hijrah. Seikhlas pengorbanan daripada kami di RTM. Lawatan rasmi 2 hari Perdana Menteri ke Laos bukti Malaysia terus mengangkat semangat persahabatan negara ASEAN. Menerusi strategi kerjasama baru dilihat platform memperkasa rantau ASEAN. Wartawan Jazmaidi Arif menyediakan rangkuman penutup CD lawatan rasmi Perdana Menteri ke Laos. Memenuhi jemputan Perdana Menteri Laos Dr. Sonsai Siphandon, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tanpa lengah mengisi jadual kerjanya pada 26 dan 27 Jun untuk terbang ke negeri sejuta gajah ini. Diraikan dengan sambutan rasmi oleh Dr. Sonsai, kedua-dua pemimpin duduk berbincang bagi mengatur strategi kepentingan bersama. Menetapkan satu kaedah kerjasama dan memberi perakuan untuk memberi kerjasama kepada Perdana Menteri Laos yang akan mempromosikan ASEAN. Itu di antara sebab mengapa saya pilih Laos dan menyegerakan lawatan atas ASEAN dan Kementerian Luar. Kedua-dua pemimpin menyaksikan pemeteraian 3 memorandum kerjasama yang bakal menghubungkan Lembah Mekong dengan Malaysia. Antaranya jalinan rangkaian integrasi kereta api. Dua hala ekonomi boleh bantu Malaysia to Laos and then businessmen kalau boleh dapat benefit on that and masuk tanah air. Malah beberapa penerokaan pelaburan baharu bakal digerakkan iaitu pembekalan tenaga boleh diperbaharui untuk mengangkat Laos sebagai battery of ASEAN. Tenaga nasional melihat Laos ini sebagai satu negara yang boleh memenuhi keperluan sejagat ASEAN dari segi keperluan bekalan tenaga. Perpaduan ummah tidak dilupakan. Minoriti Islam di Laos bakal diberi bantuan dari segi pendidikan serta membantu memperkukuhkan pegangan dengan usaha penterjemahan Al-Quran ke bahasa Lao.
We are proud to see him and somebody from that high level come here to meet us. Alhamdulillah. Lawatan ini telah meletakkan hubungan dua hala pada landasan yang lebih baik dan mesra. Langkah-langkah konkret dalam mengukuhkan kerjasama dua hala dan serantau sudah pasti untuk kebaikan rakyat kedua-dua negara. Sekian saja laporan dari saya Jasmadi Aruf dan juru kamera Syukri Saibu dari Vientiane, Kop Chai Lao. Terima kasih, Laos. Keputusan Mahkamah Rayuan The Hague, Belanda menolak permohonan kumpulan Sulu untuk mendapatkan pengiktirafan dan penguatkuasaan award akhir sebanyak $14.9 bilion yang dikatakan diperoleh melalui proses timbang tara mengesahkan pendirian Malaysia bahawa timbang tara itu tidak sepatutnya berlaku. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata permohonan sedemikian tidak sah sejak awal lagi dan award akhir yang dikatakan itu adalah terbatal. Menerusi satu kenyataan, Datuk Seri Azalina berkata keputusan itu dibuat secara tegas berdasarkan 3 alasan. Pertama, tiada award akhir boleh diberikan secara sah kerana pembatalan pelantikan Dr. Gonzalo Stampa sebagai penimbang tara oleh Mahkamah Sepanyol yang melantiknya, sekaligus membatalkan semua tindakannya. Selain itu, Tribunal Timbang Tara juga tidak ditubuhkan dengan betul yang membawa kepada penolakan permintaan pihak yang menuntut. Alasan kedua ialah tiada perjanjian timbang tara yang sah wujud menyebabkan tiada prosedur timbang tara boleh berlaku mengikut undang-undang. Menurut Datuk Seri Azalina, Mahkamah memutuskan perjanjian 1878 tidak mempunyai klausa timbang tara yang sah. Memandangkan klausa yang merujuk kepada Konsul Jeneral Borneo untuk menyelesaikan apa-apa pertikaian tidak boleh disifatkan sebagai satu klausa timbang tara. Walaupun mereka berbuat demikian, klausa yang didakwa dirujuk oleh pihak yang menuntut dalam apa jua keadaan tidak berfungsi dan tidak boleh dipercayai. Alasan ketiga pula ialah penangguhan penguatkuasaan yang luar biasa bagi award akhir yang dikatakan di Paris adalah alasan lanjut untuk penolakan yang menyebabkan award itu tidak mendapat pengiktirafan dan penguatkuasaan di Belanda. Sementara itu, pensyarah kanan Fakulti Undang-Undang UiTM Dr. Umi Hani Masud berkata tuntutan kumpulan Sulu itu tidak sah kerana Undang-Undang Timbang Tara Antarabangsa memperuntukkan bahawa persetujuan atau perjanjian yang sah adalah asas proses timbang tara. Konvensyen New York memerlukan perjanjian atau klausa timbang tara bertulis dalam perjanjian agar award timbang tara boleh dikuatkuasakan. Sekiranya perjanjian timbang tara tidak wujud, walaupun wujudnya award timbang tara, Mahkamah tidak akan menguatkuasakannya. Hakim Mahkamah Rayuan The Hague juga berpihak kepada Malaysia kerana teks perjanjian 1878 antara Sultan Sulu dan Syarikat Borneo Utara British tidak mempunyai klausa yang mengikat pihak-pihak terlibat untuk timbang tara. Dalam kes ini, teks perjanjian antara Sultan dan Syarikat Borneo Utara British mengatakan bahawa sebarang pertikaian antara pihak-pihak akan dibawa untuk pertimbangan atau penghakiman Konsul Jeneral Duli Yang Maha Mulia di Brunei. Oleh itu, waris Sultan Sulu perlu berujar bahawa rujukan kepada pertimbangan atau penghakiman Konsul Jeneral Duli Yang Maha Mulia di Brunei sesuai dengan takrifan perjanjian timbang tara. Menurut Mahkamah Tinggi Sabah, klausa ini tidak merujuk kepada timbang tara. Sindiket pengedaran dadah menggunakan aplikasi TikTok dan WeChat ditumpaskan Polis Johor menerusi 4 serbuan di Johor Bahru pada Ahad dan Isnin lalu. Timbalan Ketua Polis Johor, Timbalan Pesuruhjaya Polis SMM Kumar berkata 8 individu diberkas dengan rampasan pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM920,000. MO sindiket ini adalah dengan menjadikan kereta dan rumah sewa sebagai stor penyimpanan dadah sebelum diedarkan untuk pasaran tempatan dan telah aktif juga daripada Mac 2023. Kesemua suspek direman 7 hari dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
Sementara itu di Perak, polis menahan sepasang suami isteri disyaki terlibat sindiket mengedaran dadah. Ketua Polis Negeri Datuk Seri Muhammad Yusri Hasran Basri berkata pasangan terbabit ditahan bersama pelbagai jenis dadah bernilai RM1.5 juta. Ujian saringan awal air kencing yang dijalankan terhadap kedua-dua suspek mendapati salah seorang daripada mereka positif dadah, iaitu lelaki jenis ketamin. Dan hasil semakan mendapati kedua-dua mereka tidak mempunyai rekod kesalahan lampau. Suspek direman seminggu di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Mahkamah Tinggi Melaka melepas dan membebaskan seorang ibu dan anak atas pertuduhan mengedar ganja 4 tahun lalu. Sharon Farnell, 52 tahun dan anak perempuannya Teresa Kennedy, 26 tahun menangis sambil berpelukan selepas Hakim Muhammad Razi Abdul Hamid membacakan keputusan kehakimannya. Menurut Hakim, mahkamah mendapati kedua-dua tertuduh tidak mempunyai kawalan dan pengetahuan mengenai dadah di premis perniagaan mereka. Pendakwaan juga tidak dapat membuktikan elemen milikan dadah terhadap kedua-dua tertuduh selain kemungkinan ada orang yang mempunyai akses kepada kedai tersebut tidak boleh diketepikan. Sharon dan Teresa sebelum itu dituduh mengedar dadah terbabit di sebuah premis di Melaka Tengah pada 24 April 2019. Sementara itu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengekalkan hukuman penjara sehari serta denda RM100,000 terhadap pengarah CTB Solution Sdn Bhd Amiruddin Nin. Ia susulan kegagalan tertuduh hadir di hadapan Pegawai Penyiasat Suruhanjaya Sekuriti Malaysia untuk diperiksa di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 6 tahun lalu. Hakim Datuk Muhammad Jamil Husin menolak rayuan Amiruddin kerana mahkamah mendapati sabitan oleh Hakim Mahkamah Session bagi pertuduhan pertama adalah selamat kerana terdapat keterangan kukuh untuk mensabitkan perayu. Bagaimanapun, sabitan dan hukuman bagi pertuduhan kedua dan ketiga terhadap Amiruddin diketepikan Hakim selepas mendapati perayu tidak perlu dituduh dengan kedua-dua tuduhan itu kerana berkaitan sesatan sama. Hakim memerintahkan denda bagi kedua-dua pertuduhan yang dibayar dikembalikan semula kepada perayu. Pada 14 Julai 2022, Mahkamah Session Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara sehari dan denda berjumlah RM300,000 terhadap Amiruddin selepas didapati bersalah atas 3 pertuduhan gagal hadir di hadapan Pegawai Penyiasat Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. 4,794 pegawai dan anggota Polis Kedah bersedia sepenuhnya untuk penugasan pada PRU DUN akan datang. Ketua Polis Kedah, Datuk Fisul Saleh berkata, ia bagi memastikan keselamatan dan ketenteraman semasa tarikh penamaan calon, tempoh berkempen dan hari pengundian. Polis Kedah turut dibantu petugas dari Bukit Aman, sukarelawan simpanan Polis Kedah serta rela. Dan kita telah bersama-sama akan mengambil kerjasama dengan SPR untuk memastikan perjalanan sama ada tempoh tadi itu berjalan dengan lancar demi untuk keselamatan dan ketenteraman ya. Beliau pada masa sama turut menegaskan sebarang perhimpunan yang hendak diadakan sebelum hari penamaan calon masih tertakluk di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012. Justru, pihak yang ingin mengadakan sebarang perhimpunan perlu memajukan pemberitahuan kepada polis dalam tempoh 5 hari sebelum aktiviti itu dijalankan. Bank Rakyat memperkenal ciri keselamatan baru iSecure sebagai langkah memperkukuh sistem perbankan digitalnya. Usaha itu juga bagi melindungi pelanggan daripada aktiviti penipuan kewangan dalam talian. Bank Rakyat menerusi kenyataan memaklumkan mulai 30 Jun kaedah pengesahan digital iSecure akan menggantikan penggunaan kod pengesahan transaksi. Menerusi iSecure, semua transaksi pelanggan boleh dibuat dengan hanya satu klik di aplikasi perbankan mudah alih iRakyat menggunakan parti tunggal yang berdaftar. Bagi meningkatkan keselamatan dan menghalang pengesahan transaksi tanpa kebenaran, pelanggan pertama kali mendaftar iRakyat akan melalui tempoh bertenang selama 12 jam sebelum melaksanakan transaksi. Bank tersebut turut memperkenal ciri sekuriti iLock yang membolehkan pelanggan menyah aktif akses di aplikasi perbankan tersebut serta menyekat semua transaksi dengan segera jika mencurigakan.
5 negeri menjadi pengeksport utama pada Mei tahun ini dengan sumbangan sebanyak 82.5% daripada jumlah eksport Malaysia. Negeri terlibat ialah Pulau Pinang, Johor, Selangor, Sarawak dan Kuala Lumpur. Jabatan Perangkaan memaklumkan jumlah eksport negara bagi bulan Mei mencecah RM223.8 bilion dengan ekspor dan import masing-masing bernilai RM119.6 bilion dan RM104.2 bilion. Pulau Pinang mengekalkan kedudukan sebagai pengeksport utama dengan menyumbang 29%. Manakala Selangor terus mendominasi import Malaysia dengan merekodkan 28.1%. Usahawan IKS terus diberi perhatian menerusi pelancaran program digital niaga @Borong di Bandar Tun Razak. Ia antara lain bagi memperkasa usahawan IKS untuk mengikuti perkembangan keperluan lanskap digital yang bergerak pantas ketika ini. Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata program itu turut fokus kepada pemasaran semasa, pembiayaan dan invoice untuk peniaga dan pembeli serta perancangan sumber perusahaan digital. Malaysia yang turut sama di dalam program kita pada hari ini. Jadi ini adalah program khusus membantu usahawan-usahawan kecil menguruskan perniagaan mereka dengan lebih efisien dan sistematik. Aplikasi ini memfokuskan kepada pasaran semasa. Program digital niaga @Borong dijayakan menerusi kerjasama beberapa agensi kerajaan dan institusi perbankan. Usahawan IKS yang menghadapi masalah kredit akan dibantu bank tradisional untuk mengembangkan operasi mereka. Kaukus Palestin Parlimen Malaysia menyokong usaha penting dan berani Majlis Legislatif Palestin yang mengemukakan dan mengangkat kes undang-undang di Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC menentang Israel. Ketua Kaukus Palestin Parlimen Malaysia, Said Ibrahim Said Noh berkata, perkara itu penting bagi menuntut Zionis bertanggungjawab atas pencabulan terhadap rakyat Palestin. Selain pemenjaraan terbuka yang berpanjangan ke atas Gaza yang telah memasuki tahun ke-17 dan merupakan pelanggaran Artikel 33 Konvensyen Geneva. Menurut Said Ibrahim, dalam keadaan Israel masih meneruskan pembinaan penempatan haram, Malaysia perlu segera meletakkan tekanan ke atas ICJ untuk mengambil langkah terhadap pimpinan Israel supaya kawalan tidak sah terhadap Palestin dan pembinaan tembok apartheid haram di atas tanah itu dihentikan segera. Program Peduli Veteran PPV tidak hanya memfokuskan kepada pemberian bantuan keuangan kepada golongan veteran tentera. Menurut Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari, program itu diperluaskan dengan memperkasa dan meningkatkan taraf sosioekonomi golongan itu. Kita ada database veteran dari segi keusahawanan. So kita tengah menyelaras apa bantuan yang kita boleh usahakan untuk memperkasakan veteran. Bukan sekadar dari segi kewangan, tetapi kebanyakannya dari segi sama ada latihan, reskill dan upskill, dan juga dari segi peralatan. Beliau ditemui media selepas hadir pada program Peduli Veteran Perak di Kampung Lalang, Gerik. Kementerian Belia dan Sukan KBS sentiasa memantau rapat perkembangan jaguar pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi. Menterinya Hena Yeo berkata atlet berusia 19 tahun itu antara prospek terbaik negara dalam acara olahraga pada Sukan Asia Hangzhou September depan. Beliau juga berharap pemegang rekod terbaik 100 meter kebangsaan itu akan mempamerkan prestasi cemerlang bermula dengan kejohanan olahraga Asia di Bangkok, Thailand pada Julai. Saya telah bertanyakan persiapan beliau dan sokongan yang beliau telah terima dan setakat ini Azim telah menyatakan bahawa beliau mempunyai sokongan yang sangat baik di Amerika Syarikat dan beliau boleh fokus pendidikan beliau dan juga latihan dengan yang terbaik di sanalah. Kita berharap nanti di Thailand dan di Asia Games nanti Azim boleh melakukan yang terbaiklah. Persiapan saya rasa beliau yakin dengan persiapan yang telah diberikan setakat ini. Azim kini sedang dalam proses untuk pulih daripada kecederaan pangkal peha yang dialaminya bulan lalu. Pelajar Universiti Auburn, Alabama itu berjaya memecahkan rekod kebangsaan yang sebelum itu dipegang Khairul Hafiz Jantan dengan catatan baharu 10.09 semasa kejohanan olahraga dunia bawah 20 tahun B20.
KBS berbangga dengan kejayaan kontingen negara pada Sukan Olimpik khas di Berlin, Jerman yang berakhir Ahad lepas. Menurut Hannah, pihaknya akan sentiasa memberi sokongan penuh kepada golongan kurang upaya OKU untuk terus menempa kejayaan dalam tamasya berkenaan. Malaysia semestinya bangga dengan pencapaian kontingen kita di Special Olympic kali ini dan saya berharap kerja keras yang mereka akan terus lakukan akan membuahkan hasil. Tahniah dan syabas kepada jurulatih dan ibu bapa yang telah banyak memberikan sokongan kepada mereka dan juga kumpulan pengiring dan doktor-doktor mereka yang bersama mereka. Skuad negara meraih pencapaian terbaik sepanjang penyertaan dalam tamasya berprestif itu dengan merangkul 4 pingat emas, 5 perak dan 9 gangsa. 4 emas negara diraih dalam acara bowling beregu campuran, bowling perseorangan wanita, lontar peluru dan boki beregu. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dilantik sebagai Duta Syarikat Minuman 100 Plus untuk tempoh 2 tahun sehingga tahun 2025. Tajahan itu sebagai tanda sokongan terhadap atlet yang digelar The Pocket Rocketman memburu pingat emas tamasya Sukan Olimpik Paris 2024. Pemenang pingat perak Olimpik 2020 itu menyertai legenda badminton negara Datuk Lee Chong Wei serta beberapa lagi pemain badminton termasuk Aaron Chia So Woo Yik selaku duta syarikat berkenaan. Sementara itu, Datuk Azizul Hasni berkata beliau bersyukur atas pelantikan itu dan berjanji akan mencatatkan hasil terbaik sebagai tanda penghargaan. Datuk Azizul Hasni baru-baru ini meraih emas berganda menerusi acara kirin dan pecut pada kejohanan Lumba Basikal Trek Asia ACC 2023 di Velodrome Nasional Nilai. Berikutan prestasi menakjubkan, ranking beliau melonjak di kedudukan ketiga dalam acara kirin dan keenam dalam acara pecut menurut Kesatuan Berbasikal Dunia UCI. Ingin tengok pemain dan pengulas isukan baca berita? Saksikan saya Razi Rahman Ibrahim dalam Stadium RTM 1 dan 2 Julai ini. Berita tengah malam berakhir di sini. Saya Sahih Samsudin, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam Aidil Adha.